Baik, semoga menggembirakan Allah di pagi hari. Semoga menggembirakan Nabi di pagi hari. Kita dengar apa wasiat Nabi, harap menjadi taufik hidayah belah ihsan Allah untuk Allah Ta'ala kekalkan taufik hidayah untuk kita dan keturunan kita sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Sa'ad dan Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengumpat adalah lebih buruk daripada berzina. Mengumpat adalah lebih buruk daripada berzina. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah mengumpat lebih buruk daripada berzina? Baginda Nabi bersabda, sesungguhnya jika seseorang yang berzina bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya itu. Tetapi orang yang mengumpat tidak akan diampunkan sehinggalah orang yang diumpati memaafkannya daripada dosa mengumpat itu. Allahu Akbar. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah sebagai kekurangan bagi Safiyah itu bahawa dia itu sekian dan sekian. Perawi itu kata maksudnya pendek. Baginda Nabi bersabda, sesungguhnya kamu telah ucapkan kata-kata yang sekiranya dicampurkan ke dalam laut, maka kepahitan kata-kata kamu itu akan mengatasi masinnya laut. Subhanallah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah sebagai kekurangan bagi Safiyah itu bahawa dia itu sekian dan sekian. Perawi kata maksudnya pendek. Baginda bersabda, sesungguhnya kamu telah ucapkan kata-kata yang sekiranya dicampurkan ke dalam laut, maka kepahitan kata-kata kamu itu akan mengatasi masinnya laut. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, pada suatu ketika saya telah meniru gelagat seseorang, lalu baginda bersabda, sekiranya aku mendapat sekian-sekian banyak harta pun, aku tidak suka untuk meniru-niru gelagat sesiapa. Allahu Akbar. Hebatnya, indahnya Islam. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik hidayah dapat amal dan sampaikan. InsyaAllah. Ini tidak pun Tuan, ini tidak pun bila kita jumpa di akhirat nanti, Tuan mai daripada Pasir Gudang, dengar juga hadis di sini. Ada juga saksi kita bagi tahu kat orang Pasir Gudang. Itu kalau orang mai saya baca hadis. Dalam baca hadis tu Allah Ta'ala tunjuklah kalau orang tu ada jin, ada saka, dia akan melenting lah. Oh, power hadis ni. Sebab tu ulama-ulama kata dalam rumah kena baca hadis. Kan, baca tepat pada masa dia kan. Tempat yang sama, tepat pada masa. Ada keajaiban dia. Insya-Allah. Memang kalau pelanggan yang ada masalah gangguan, saya akan baca hadis. Tak payah baca apa, pasal baca hadis ya. Tapi cara baca macam tu. Dia tak boleh baca macam dengan macam kita kebanyakan kita duk baca kan. Okey. Ada taklim apa dia? Duk apa-apa tawajuh nak. Maka orang hak baca pun bacalah. Duk. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada satu malam semasa yang hak depan tu pakai tidurlah. Sebab tu tak rasa roh dia tu. Kalau saya baca tak tidurnya. Kalau saya baca tak tidur. Macam tu. Kita baca dengan sungguh-sungguh kan. Kita baca dengan sungguh-sungguh. Kan kebanyakan baca macam tu kan. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memberitahu sesuatu keburukan untuk memburuk-burukkan seseorang sedangkan keburukan itu tidak ada padanya, maka Allah akan menahannya daripada api neraka sehingga membuktikan keburukan itu. Macam tu kebanyakannya kawan-kawan kita baca macam tu. Kalau saya baca pula macam ni. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan, pasal 4 jam nak baca ni, duk kelang kabut pergi mana?
Sesiapa Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memberitahu sesuatu keburukan untuk memburuk-burukkan seseorang, sedangkan keburukan itu tidak ada padanya, maka Allah akan menahannya dalam api neraka sehingga dia membuktikan keburukan itu. Bagaimana mungkin dia boleh membuktikannya dalam neraka? Kira pala tu koi. Faham tu koi. Jelas. Kalau saya baca jin lagi. Allahu Akbar. Kan bila kan ulama pesan bila baca hadis tu baca dengan sungguh dengan tawajuh, membenarkan, mengiyakan. Baru rasa. Ni baca gede. Saya dapat belajar ni. Dah bukan saya nak mengajar. Saya dapat belajar. Daripada ni Allah lantak kan. Sebab kita baca tu untuk kita. Okey. Depa nak tidur tak apalah. Nak buat macam mana depa nak tidur kan? Kita baca tu untuk kita. Ingat senang kan nak tutup nego, nak mohon cuti. Duk kena meletiak 2-3 kali mohon cuti tak lulu lagi. Contoh kan. Bila keluar main-main, rugi. Tinggal anak bini kena fitnah macam-macam kan. Main duk tidak masjid dengan nyamuk dengan apa. Main-main rugi. Jadi kita baca untuk saya. Saya baca sungguh-sungguh untuk saya faham. Oh macam ni rupanya. Itu yang saya bila hadis pagi tadi. Padahal kita dengar selalu dah. Tapi bila kita baca lagi hari ini, ya Allah, indahnya Islam. Nabi pentingnya jangan bergaduh, pentingnya jangan memutuskan silaturahim. Sehingga Nabi bagi tahu pagi tadi lebih apa yang saya fahamlah. Nabi kata jangan menguruskan besi. Tafsiran bawah tu senjata. Walaupun senda gurau. Kerana apabila buat macam tu malaikat laknat kita. Maka dalam hadis tu Nabi kata takut syaitan. Takut syaitan ataupun takut terkena lah. Takut ada maksudnya mana tahu ada orang dia tak sengaja pun duk main tiba-tiba syaitan tu terkena. Bila terkena tu akan berlaku pergaduhan, akan berlaku perselisihan, maka hubungan tu akan rosak. Sehingga kan Nabi kata dia bukan daripada golongan aku. Maknanya Nabi tak mengaku umat. Orang suka bergaduh ni. Orang yang suka bergaduh ni Nabi tak mengaku umat. Bukan daripada golongan aku, kata Nabi. Hadis pagi tadi, hadis Muslim. Uish, terkejut saya. Maknanya betapa indahnya Islam ni. Nak supaya jaga hubungan silaturahim, juga kasih sayang kan. Main-main pun tak boleh rupanya. Kalau belajar silat tu lain lah. Tu tengah belajar. Kan? Ini saja-saja ambil pisau main-main baling. Rupanya Nabi marah. Nabi tak bagi rupanya. Melawak yang boleh memudarat kan. Sehingga ke malaikat laknat tu. Tu hak pagi tadi ya. Saya terkesan sampai lah hadis hak baca pagi tadi. Indahnya Islam, duk fikir indahnya, hebatnya Nabi kan. Sampai macam tu dia ambil kira. Kadang-kadang kita dah selalu keluar sekali no melawak aku kan. Melawak tu punca dendam pula. Kadang-kadang itulah yang bahaya. Jadi tak apa, kita sama-sama belajar tuan. Tuan main jauh ni, main jauh daripada pasir gudang ni Allah. Setiap inci bumi ni Allah telah kira di akhirat. Setiap debu-debu di jalanan yang setiap anggota badan yang terkena debu tu, semua ada nilai di sisi Allah. Okey, alhamdulillah. Kita dah sampai untuk ustaz kita.